Kurang dari 8 hari, negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-37. Jawatan kuasa tertinggi sambutan tersebut pagi tadi mengadakan upacara menaikkan bendera besar negara sebagai menandakan bermulanya acara-acara keraian sempena sambutan itu. Upacara berlangsung di kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehen Orang Kaya Saiful Molong Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan berkenaan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam yang diketuai oleh Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Masjid Omar Ali Saifuddin. Majlis diteruskan dengan perarakan masung anggota-anggota Tentera Laut Diraja Brunei bersama pasukan pembawa bendera yang terdiri daripada pasukan kadet tentera, pasukan kadet polis dan kadet bomba bagi penyerahan dan penerimaan bendera besar negara Brunei Darussalam. Upacara menaikkan bendera diiringi lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam, Allah Peliharakan Sultan, yang dibawakan oleh kumpulan koya Sekolah Menengah Berakas serta pasukan pancaragam pasukan polis Diraja Brunei. Upacara juga diserikan dengan persembahan 2 buah lagu patriotik bersama kibaran bendera kecil. Majlis diteruskan dengan penyampaian bendera-bendera negara dan poster-poster sempena sambutan berkenaan kepada pegawai-pegawai daerah. Sementara itu, majlis menaikkan dan pengagihan bendera negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, upacara diadakan di jabatan daerah tersebut di penyerahan bendera negara kepada anggota pasukan polis di Raja Brunei untuk dikibarkan disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis disusuli dengan pengagihan bendera-bendera dan penyampaian sijil kepada penghulu-penghulu persatuan-persatuan, pihak-pihak swasta dan NGO. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Belait, upacara diadakan di Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan, Jalan Sungai Kuala Belait. Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait, menyerahkan bendera kepada anggota pasukan polis di Raja Brunei untuk dikibarkan. Bendera-bendera negara kemudian diserahkan kepada penghulu-penghulu mukim di daerah berkenaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, di daerah Tutong, upacara diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyerahan bendera negara kepada anggota pasukan polis di Raja Brunei untuk dikibarkan disempurnakan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara diteruskan dengan penyerahan bendera kepada penghulu-penghulu mukim dan pemangku penghulu-penghulu mukim daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala di daerah Temburong, upacara diadakan di kawasan lapang pentas perayaan Pekan Bangar Temburong. Di majlis tersebut, Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong, menyerahkan bendera negara kepada pasukan polis di Raja Brunei untuk dikibarkan. Acara turut diteruskan penyerahan bendera negara kepada penghulu-penghulu mukim di daerah tersebut. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan berkibarnya bendera besar di ibu negara, pengibaran bendera di rumah-rumah
bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta penyalaan lampu-lampu cucul di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta juga bermula pada hari ini sehingga 25 Februari 2021. Pangeran-pangeran dikehendaki mengibarkan bendera pribadi. Orang-orang yang dikurniakan gelaran mengibarkan bendera masing-masing, manakala orang ramai pula dikehendaki mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Pengibaran bendera hendaklah mengikut peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dengan memastikan bendera tersebut dalam keadaan baik, tidak pudar warna dan tidak koyak. Sementara itu, sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, 18 pelukis yang terdiri daripada para belia telah menghasilkan hashtag Gergasi NBD37 yang mengetengahkan ciri-ciri yang unik dan berbeza. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis pelancarannya di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Apa yang menarik tahun ini, penghasilan hashtag Gergasi pada tahun ini juga melibatkan pelajar orang kelainan upaya dari Pusat Bahagia, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Able Brunei. Upacara menaikkan bendera kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 juga diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. 3 syarikat dikenakan denda kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan. Butirannya seketika nanti. Sepuluh buah sekolah akan mendapat tajaan sambungan Wi-Fi melalui kempen Donate Data yang dilancarkan oleh Syarikat Progresif Sendirian Berhad dan Kementerian Pendidikan. Kempen tersebut juga membolehkan orang ramai untuk menyumbang kota data kepada sekolah-sekolah yang terlibat. Ia merupakan kerjasama berterusan antara kedua-dua buah belah pihak melalui Progressive for School yang dimeterai tahun lalu. Pelancarannya diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Progresif Gadong. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan pelancaran SMS. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Juga hadir Awang Izwan Zukri bin Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan, Timbalan Pengerusi Progresif Sendirian Berhad. 10 buah sekolah terutama di bawah kempen tersebut ialah Pusat Tingkatan 6 Sengkurong, Maktab Duli Pengeran Muda Al-Muhtadi Bela, Sekolah Menengah Rimba 2, Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, Pusat Tingkatan 6 Tutong, Sekolah Menengah Perdana Wazir, Pusat Tingkatan 6 Belain, Pusat Tingkatan 6 Ragang, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali dan Sekolah Menengah Sultan Hasan. Terdahulu, Dayang Haji Nurul Haniah binti Haji Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Progresif Sendirian Berhad berkata, dengan penyediaan infrastruktur tersebut tidak diragukan lagi, ia menjadi sumber pendidikan yang paling penting pada masa ini melalui sambungan internet berkelajuan tinggi dan inovasi yang memudahkan orang ramai untuk menyumbang data kepada pihak sekolah. Melalui platform Donate Data, para pengguna progresif boleh menyumbang dengan menaim SMS Data EDU 1510 15 20 50 100 dan hantar ke 38222. Sumbangan juga boleh dibuat melalui Progressive Pay atau BIBD Online.
Sebenarnya usaha Progressive for School ini adalah antara beberapa inisiatif lah Kementerian Pendidikan untuk mendukung usaha negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara smart nation ataupun negara pintar. So dengan ada sumbangan ini adalah harapan Kementerian Pendidikan agar cikgu-cikgu dan penuntut-penuntut di sekolah-sekolah yang terlibat akan menggunakan internet access lah ataupun data-data untuk pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Pasukan polis di Raja Brunei mengadakan majlis doa kesyukuran dan solat sunat hajat sempena Hari Puja Usia ke-47 tahun Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Majlis berlangsung petang tadi di Surau Sementara Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis dikendalian oleh Badan Ugama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei ini dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah, membaca surah Yasin diikuti dengan membaca doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia. Juga hadir Pangeran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pangeran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Polis. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 4 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 184 kes, manakala kes sembuh 177 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 43 kes. 671 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,034 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 261 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 96,204 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sepanjang bulan Januari 2021, Mahkamah Magistrate telah menjatuhkan denda kepada 3 buah syarikat setelah wakil-wakilnya mengaku bersalah kerana tidak mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Pada 6 Januari 2021, syarikat Seri Limbang Sdn Bhd dan syarikat SPI Transportation and Lifting Services Sdn Bhd masing-masing telah dikenakan denda sebanyak RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir pada 31 hari bulan Disember 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Sementara itu, pada 23 Januari 2021, Mahkamah telah menjatuhkan denda sebanyak RM10,000 kepada syarikat Seri Pekatan Sdn Bhd kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir pada 31 hari bulan Disember 2014, 2015, 2016 dan 2017. Upacara menaikkan bendera kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 juga diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Petang tadi, Kampung Setia A mengadakan majlis tersebut yang diadakan di kampung berkenaan.
Awang Haji Asli bin Haji Mahmud, pemangku penghulu Mukim Sungai Kebun dan Ketua Kampung Air Zon 3 menyerahkan bendera negara kepada Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis merupakan kegiatan tahunan dalam kalender aktiviti tahunan bagi Zon 3 daerah Brunei dan Muara. Majlis Perundingan Mukim Talisai Daerah Tutong juga tidak ketinggalan mengadakan majlis seumpamanya. Majlis berlangsung di Gerai Mukim Talisai Tutong. Penyerahan bendera kepada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim Talisai disempurnakan oleh Dato' Perukau Haji Mahadi bin Haji Wasli, Penasihat Majlis Perundingan Mukim Talisai. Majlis diselajurkan dengan penyerahan bendera kepada Ketua Kampung dan pemangku Ketua-Ketua Kampung di bawah Mukim Talisai, Mukim Ukong dan Mukim Kiudang. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Sementara itu, Majlis Perundingan Mukim Kriam juga mengadakan majlis yang sama petang tadi di Balai Raya Kampung Kriam Tutong. Bendera negara diserahkan kepada kadet-kadet tentera untuk dikebarkan diiringi dengan lagu kebangsaan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan bendera kepada pemangku ketua-ketua kampung di bawah Mukim Kriam. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Brunei Darussalam UBD petang tadi juga mengadakan upacara menaikkan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37. Penyerahan bendera kepada ahli-ahli pelatun kadet tentera UBD disempurnakan oleh Datin Dr. Dayang Hajah Anita bin Nurul Zahrina, binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Acara seumpamanya antara lain bertujuan bagi menzahirkan rasa cinta terhadap negara dan menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan pensyarah-pensyarah, pegawai-pegawai, mahasiswa universiti berkenaan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui bahagian hal ehwal pelajar juga tidak ketinggalan untuk sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-37 dengan upacara menaikkan bendera negara. Acara berlangsung di universiti berkenaan. Penyerahan bendera disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, kepada pasukan beruniform universiti berkenaan dan diikuti dengan upacara menaikkan bendera yang diiringi lagu kebangsaan. Acara antara lain bagi menanamkan semangat patriotik warga UNISA agar dapat menjiwai perasaan kesedaran bernegara dalam sama-sama memikul tanggungjawab untuk memajukan negara Brunei Darussalam melalui peranan pendidikan. Acara juga menyaksikan perbarisan lalu pasukan beruniform UNISA, antaranya terdiri daripada pasukan kadet tentera, kadet polis dan kadet bomba. Pengibaran bendera kebangsaan merupakan satu simbolik dan platform dalam menzahirkan perasaan cinta serta semangat patriotik kepada raja, negara, agama dan bangsa. Di samping itu, pengibaran bendera juga menimbulkan rasa kesatuan dan perpaduan dalam mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan serta identiti nasional. Makna sebuah bendera itu sangat mendalam. Walaupun ia hanyalah sekeping kertas atau secebis kain, tetapi ia mempunyai identitinya sendiri. Dan ia juga sebagai satu daripada wadah untuk menaikkan negara Ketani untuk diperkenalkan di persada antara bangsa. Dengan adanya adat istiadat pengibaran bendera dapat menaikkan semangat patriotisme dan juga dapat menaikkan rasa cinta kita kepada
negara kita, negara Brunei Darussalam. Perasaan yang dibangkitkan oleh upacara ini bagi saya salah satunya adalah semangat patriotisme dan upacara ini juga mengenangkan saya bahawa Brunei Darussalam telah mencapai kemerdekaan yang ke-37 tahun. Saya rasa sangat berbangga dan berbesar hati dapat mewakili Kadet Tentera Universiti Brunei Darussalam dalam menjayakan majlis upacara menaikkan bendera sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 tahun. Saya sebagai belia sangat bangga kerana semasa upacara menaikkan bendera negara Brunei Darussalam timbulnya jiwa patriotisme, kenegaraan dan juga sayang akan negara Brunei Darussalam. Timbulnya rasa sayang dan cinta kepada negara itu lah. Kalau bendera itu jangan disia-siakan lah. Kalau nampak bendera itu sekiranya ampai-ampai, kita ni ambil putih, okey, jangan dibiarkan. Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara akan menjadi tumpuan bagi Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 pada 23 Februari ini. Kira-kira 2,600 peserta dari 8 kumpulan akan mengambil bahagian dalam upacara perbarisan lalu, manakala lebih 1,200 peserta akan menjayakan persembahan tema semasa Perhimpunan Agung itu nanti. Nadira Haji Umar melaporkan. Latihan demi latihan kian rancak dijalankan bagi menjayakan sambutan tersebut. Komitmen padu yang ditonjolkan oleh para peserta membuktikan rasa kecintaan mereka terhadap negara. Antara peserta yang akan mengambil bahagian dalam persembahan tema ialah pelajar-pelajar Sekolah Rendah Chong Hua Bandar Seri Begawan. 74 pelajar sekolah berkenaan akan mempersembahkan tarian tradisional Puak Kedayan, aduk-aduk, tarian tradisional Cina dan Wushu. Semangat patriotik dan rasa cinta para pelajar kepada negara jelas terpapar dengan kesungguhan mereka menjalani latihan. Latihan lebih mantap lagi dengan bimbingan guru-guru mereka dalam memastikan ia berjalan lancar dan sempurna seperti yang dirancang. Di sebalik cuaca panas, mereka tetap menunjukkan semangat yang tinggi. Bagi Brian Jeb yang berusia 7 tahun ini, terpilih menyertai persembahan tema tahun ini merupakan satu kebanggaan bagi dirinya. Brian bersama 7 rakannya akan mempersembahkan wushu pada Perhimpunan Agung itu nanti. I feel proud and participate in this celebration. Penyertaan para pelajar dalam menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ini dapat meningkatkan lagi semangat cintakan negara dan raja dalam diri mereka, lebih-lebih lagi mereka yang baru menyertainya. Mereka melahirkan rasa bangga kerana berpeluang menyertai perhimpunan tahun ini sebagai bukti kecintaan mereka kepada raja dan negara. I feel happy and I'm proud of it. I feel very honored to be here and very proud of myself that I can achieve this achievement because it's very rare that people perform to Our Majesty Sultan. I have a chance to meet Sultan and it's really nice lah. I really like it. Yes, I'm really excited. I wish I could do my dancing really goodly. My dancing really good because this is our only chance. I feel very happy and excited because I get to perform to Sultan and get to meet Sultan. Penglibatan kanak-kanak yang berumur 8 hingga 12 tahun dalam sambutan ini secara langsung membawa mesej yang jelas betapa mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam menentukan masa depan negara. Generasi muda diberi peluang untuk mempelajari nilai kerjasama dalam menjayakan sambutan itu nanti. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTB. Jabatan Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Bahagian Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam melancarkan program Helping Hands. Program berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir Dayang Sufina binti Haji Serudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Program Helping Hands bertujuan
untuk memberikan pengenalan kepada perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan khusus bagi warga perkhidmatan awam serta memberikan kemahiran soft skills kepada warga perkhidmatan awam dalam meningkatkan prestasi dan kemahiran kerja. Program akan diadakan sebanyak 3 sesi dari bulan Februari sehingga April 2021. Bagi bulan Februari, ia akan diadakan bermula hari ini sehingga Khamis 18 Februari. Manakala bagi bulan Mac, ia akan diadakan bermula dari 15 Mac sehingga 17 Mac, sementara bulan April, program akan diadakan bermula 5 April sehingga 7 April 2021. Seramai 14 orang mengikuti program Helping Hands bagi sesi bulan Februari ini. Bilangan saudara baharu bertambah lagi dengan berlangsungnya Majlis Pengislaman bagi seorang wanita puak dusun. Majlis berlangsung petang tadi di Pejabat Bahagian Dakwah Daerah Tutong. Azrini binti Ridho pada hari ini Selasa 4 Rejab 1442. Hadir Awang Yunus bin Haji Ismail, penguasa Loji Layong. Rina Azrini binti Redho kini dikenali sebagai Dayang Nur Khairina Afiah binti Redho. Sejak awal tahun ini, seramai 46 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Juga hadir Awang Muhammad Zaim bin Awang Haji Ali, Ketua Bahagian Dakwah Daerah Tutong. Tiga lokasi di daerah Brunei dan Muara menjadi tumpuan operasi langis yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan awal pagi tadi. Semasa pemeriksaan di sebuah rumah di kawasan kebun Jalan Pengkalan Batu, Mukim Pengkalan Batu, seorang perempuan warga negara asing ditahan kerana gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah. Seorang lagi perempuan warga negara asing ditahan semasa pemeriksaan ke atas sebuah rumah sewa di Kampung Mulaun, Mukim Sengkurung juga atas kesalahan yang sama. Manakala pemeriksaan ke atas sebuah rumah sewa di Jalan Lubuk Sigurun, Kampung Mulaun, telah berhasil menahan 2 orang warga negara asing bagi tujuan pengesahan dokumen pengenalan diri. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk disiasan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 dan tindakan selanjutnya.